pukul 12 ni suasana atau waktu yang very critical, very crucial. Waktu tu lah perut mula berkeroncong, mata mula mengantuk. Jadi saya cuba habiskan saya punya lecture secepat mungkin dan juga seringkas yang mungkin. Jadi dalam kelas hari ni saya nak buat dua perkara. Yang pertama berkaitan dengan exercise, so kita akan discuss. Dan yang kedua berkaitan dengan lecture. So first kali saya akan berikan lecture lah. Okey, sila buka chapter 14 yang telah saya blast kepada anda di dalam WhatsApp group. Okey, so lecture 14 ni dah banyak dah sebenarnya saya cover. Yang pertama adalah definition. So setiap pelajar perlu faham apakah definisi supply. Kemudian perkara yang kedua, you learn about two types of graph, iaitu change in quantity supply graph dan yang kedua adalah change in supply graph. Jadi dua-dua graph ini trigger by two different element. Yang pertama adalah trigger by price. So this one for quantity supply graph and the other one is trigger by supply determinant. So yang ini Madam. Ya. Sorry potong tapi lecture 14 macam tak ada je. Ada? Saya tak bagi lagi ke? Belum. Alah, saya tak bagi lagi. Kenapa saya tak bagi kuliah awak Oh, okey. Kuliah awak belum buat exercise lagi. That's why saya tak bagi. Okey, saya faham. Tak apa. After my lecture, saya akan bagi satu exercise. You buat dulu dan baru kita discuss nanti. Okay. Okey, dah dapat ke slide? Dah. Okey, saya ulang balik. Jadi ada dua jenis graph. Yang pertama adalah graph change in quantity supply. So this graph trigger by price change. Kemudian graph yang kedua adalah change in supply. So this graph trigger by supply determinant. Dan pergerakan curve juga berbeza. For change in quantity supply, the curve will move along the graph, while change in supply, the curve will shift either to the right or to the left. So ini contohlah graph for change in quantity supply dan ini pula adalah contoh graph change in supply. So curve tu akan bergerak ke kiri atau ke kanan. Okey, selain daripada itu, di dalam subjek supply and demand ada satu perkara yang anda perlu faham, iaitu market equilibrium. Okay, so apakah itu market equilibrium? Market equilibrium is a market state where the supply in the market is equal to the demand in the market. Jumlah penawaran bersamaan dengan jumlah permintaan. Okay, contoh ada 10 permintaan terhadap laptop, maka producer willing to supply 10 units of laptop. Okey, seandainya ada 10 permintaan terhadap iPhone 12 contohnya, maka supplier willing to produce 12 units of iPhone 12. Okey? Sama ataupun selain daripada equilibrium kita panggil sebagai market at a stable state. Okey? So if a market is at equilibrium, the price will not change unless the external factor changes the supply or demand which result in the disruption of the equilibrium. Okay, market equilibrium ini boleh terganggu keadaannya. Maksudnya dalam pasaran tidak semestinya market equilibrium akan berlaku sepanjang masa. Okay, pasti akan berlaku disruption. Okay, pasti akan berlaku gangguan lah dalam state equilibrium tersebut. Dan gangguan ini boleh mengakibatkan dua keadaan.
Yang pertama adalah surplus dan yang kedua adalah shortage. Okey, saya bagi contoh graph for market equilibrium. Okey, how to do atau how to sketch market equilibrium graph perlu ada dua curve. Yang pertama adalah curve for demand dan yang kedua adalah curve for supply. Kalau you lihat pada chapter demand, kita hanya membicarakan tentang curve for demand sahaja. Dan kalau kita lihat pada chapter supply, kamu akan lihat curve for supply sahaja. Tetapi for market equilibrium perlu ada dua jenis curve lengkungan, iaitu lengkungan untuk demand dan juga lengkungan untuk supply. Okay, so where is the market equilibrium happen? So it happen when demand and supply curve intersect. Okay, maksudnya berlaku intersection antara demand and supply curve. So in this graph, market equilibrium happen when the price at $6 and the quantity at 20. Okay, boleh faham tak kuliah 4? Faham ada. Faham ya? So market is clear lah at this rate. Okay, dan boleh tak intersection ni terganggu? Okay, boleh seandainya peniaga mereka meningkatkan harga dan juga menurunkan harga. Contoh sekarang, market equilibrium berlaku ketika mana harga produk berada pada RM6. Andai kata minggu depan ataupun esok peniaga naikkan harga kepada RM8 kepada RM10. Tengok pada graf ni ya. Okey, seandainya peniaga menaikkan harga produk itu kepada RM8 atau 10 atau 12, maka surplus akan berlaku. Surplus adalah satu keadaan di mana the market price is above the equilibrium value. So there is excess in supply but decrease in demand. Okey, barang banyak tetapi permintaan tak ada. Okey, itu adalah surplus. Dan seandainya peniaga menurunkan harga from RM6, okay, they reduce the price into RM4 or RM2 or RM0, maka apa yang akan berlaku adalah shortage. Okay, shortage is the market price is below the equilibrium value, then there is excess in demand. Permintaan terlebih tetapi barang di pasaran tak ada ataupun kurang lah. Okey, itu kita panggil sebagai shortage. Okey. So, market equilibrium adalah satu keadaan yang semua pasaran nak. Tak kisah pasaran kopi, pasaran tea, pasaran pakaian, pasaran makanan, pasaran fast food chain. Okey, pasti setiap pasaran atau peniaga menginginkan, okey, they want market equilibrium to happen. Okey, tetapi market equilibrium tidak akan berlaku selamanya. Okey, pasti surplus and shortage akan berlaku juga. Okey, cepat ataupun lambatlah mengikut keadaan semasa. Contoh musim perayaan. Okey, musim perayaan selalunya akan berlaku shortage. Okey, after musim perayaan pula akan berlaku surplus. Okey, so how to do or how to react when surplus happen? How to react when shortage happen? So this slide will tell you the mechanism how to react when surplus and shortage happen. Okey, kita lihat satu-satu. Seandainya berlaku surplus, iaitu terlalu banyak produk lah di pasaran tetapi permintaan kurang, the seller will tend to reduce the price of their good or service to clear the inventory. Okey, pada ketika ini peniaga akan mengurangkan atau menurunkan harga produk mereka supaya produk itu supaya it will entice more people to buy. Okey, tengok kotak pada number 2. The lower price will entice or trigger more people to buy, which will reduce the supply further. So this process will result in demand increasing and supply decreasing until the market price equal the equilibrium price. Okay. Contoh paling mudah yang anda boleh lihat ketika mana berlakunya jualan murah ataupun jualan gudang, warehouse sale. Bukan sengaja pengilang atau peniaga mereka melaksanakan warehouse sale ataupun
jualan durian runtuh ataupun jualan gudang. Bukan sengaja-sengaja sesuka hati mereka, tidak. Selalunya atau memang itulah keadaannya atau mekanismenya untuk mereka laksanakan that kind of sale because surplus happen in their product. Okay, jadi barang dah banyak dekat gudang, dah hampir expired date, tetapi tak ada pembeli, jadi mereka akan kurangkan harga barangan tersebut dan mereka akan letaklah iklan jualan gudang, harga runtuh, harga durian runtuh. So, this kind of marketing akan menarik minat pelanggan untuk beli. Okay, mereka akan pergi ke kilang, beli dan akhir sekali market equilibrium akan tercapai because the demand will increase and the supply will decrease. So macam tarik tali kan, okay, kita tarik kiri, tarik kanan, akhirnya titik pertembungan adalah di tengah. Begitu juga dengan this kind of activity atau event. So you tarik supply, you lepaskan demand, so equilibrium akan tercapai. Boleh faham tak boleh? Madam? Ya saya. Tapi itu bermaksud apa tu, seller tu dia akan menanggung kerugian ke sebab diturunkan harga? Seller itu lebih menanggung kerugian seandainya barang mereka tidak terjual. Oh, ni kerugian dia dapat dielakkan lah? Dapat dielakkan. Okay. Mereka akan kekurangan sedikit profit tetapi tidak mengalami kerugian. Untung sedikit lagi better daripada tak untung langsung. Okay. Kalau produk you tak terjual, you tak dapat untung. Tapi kalau you kurangkan harga, you still can get profit tetapi mungkin tidak sebanyak seperti mana yang biasa you jual lah. Okay. Contoh sebelum ni you jual RM4 satu tin. Okay. Sekarang you kurangkan kepada RM2.5 ataupun RM3. Still can cover the cost. Okay. Tetapi untung profit margin sangat sedikit lah compare to the previous one. Okay. Boleh? Faham? Faham, madam. Faham eh? Okay, next. What will happen when shortage happen? So, in this case, buyer will bid up the price of the good or service in order to obtain the good or service in short supply. Okay, seandainya berlaku kekurangan bekalan, okay, apa yang berlaku adalah pembeli, okay, pembeli atau consumer akan bid up, maksudnya akan naikkan sedikit lah, okay, harga bagi mendapatkan produk tersebut. Okay, so as the price goes up, some buyers will quit trying because they don't want to or can't pay at the higher price. So seller happy to see the demand, they will start to supply more of it. The upward pressure on price and supply will stabilize at a market equilibrium. Okay, saya bagi satu contoh keadaan hari raya bakal terjadi. Okay, dah nak dekat hari raya. Selalunya untuk hari raya, produk yang paling sukar untuk kita dapat dekat pasaran, you pergi kedai A habis, pergi kedai B habis, pergi kedai C habis. Produk untuk minyak masak. Minyak masak, betul. Yang kedua adalah ingredient to make kuih raya. Okay, ataupun biskut raya. Contoh butter ataupun planta dan sebagainya, cream ataupun coklat, apa lagi, coklat cream, okay, the mold, ya, dia punya acuan dia tu kan. So kebanyakannya produk ni akan habislah di pasaran. Lagi-lagi kalau dah nak dekat raya. Okay, sebab apa? Sebab ada penjual kuih. Jadi bila penjual, mereka akan beli dalam kuantiti yang banyak. Jadi akan banyaklah, okay, akan banyaklah produk tersebut yang tiada di pasaran. Okay, you pergi kedai A habis, nak beli butter ni, pergi kedai A habis, pergi kedai B habis, pergi kedai C habis, pergi kedai D ada, okay, ada butter tersebut. Contohlah, hari lain atau kedai lain, satu tub butter tu berharga RM30. Okay, contoh. You pergi habis, pergi kedai D ada, tetapi kedai D jual dengan harga RM50.
RM50, kuantiti yang sama. Nak tak nak, you kena beli juga, okay, butter tersebut. Sebab you nak. Kalau you tak nak, you tak akan belilah, okay, sebab you nak. Walaupun harga butter itu telah meningkat daripada harga yang asal. Okey, bila harga butter itu telah mencapai RM50, akan ada individu yang mampu dan juga willing to pay it. Okey, kerana mahu menghasilkan kuih raya tadilah. Okey, so lama-lama bila manufacturer ataupun producer mereka lihat, oh, pembeli ni sanggup bayar RM50 untuk satu tub butter yang sama. So mereka akan produce semula, okay, tub butter tersebut dalam kuantiti yang banyak dekat kilang. So from kilang akan diagihkan kepada kedai-kedai. Maka pada ketika ini harga tub butter bukan lagi RM30 tetapi RM50. So it will reduce again from 50 to 30 after musim perayaan habis. Okey? Boleh? Faham tak kuliah 4? Faham. Ni tak faham? Faham Senang je kan nak faham mekanisme dua ni. Okey, surplus dan juga shortage. You hadam betul-betul slide ni sebab saya yang prepare di slide. Jadi saya cari kaedah paling mudah bagaimana untuk pelajar faham sekiranya surplus. Okay. Sorry madam. Ya, saya. Saya kurang faham yang mula-mula tu kan dia kan shortage, kan ramai demand. So kenapa dia tak kenapa supplier just tak increasekan je barang tu at first, tapi kenapa dia tunggu sampai harga sampai customer nak bayar dengan harga yang tinggi baru dia nak increasekan? Kerana supplier tend to get more profit. Ya, betul. Okay. So they tend to get higher profit. Itu niche for supplier lah. Okay, dan juga law of supply. Okay, they seek for profit. That's why they will wait until the price goes up walaupun sedikit, barulah mereka trigger to produce more. Okay? Boleh? Faham? Faham madam? Terima kasih. Okay, so next, supply chain management. I think everyone know about supply chain management, same as food chain production or food chain management. Okay, rantaian bekalan. So rantaian bekalan, a supply chain is comprises of all the businesses and individual contributors involved in creating a product from raw material to finished merchandise. Maksudnya di sini, sepanjang rantaian bekalan mana-mana produk akan melibatkan pelbagai jenis perniagaan dan juga pelbagai jenis aktiviti seperti farming, refining, design dan sebagainya. Saya ambil satu contoh how to make a cheese. Okay, mozzarella cheese ke ataupun apa lagi cheese. Saya tahu mozzarella dia selalu dalam iklan kan. Okay, so mozzarella cheese. So macam mana nak hasilkan cheese? Antara ingredient dia adalah susu. Jadi how to get milk sudah tentulah daripada penternak haiwan. Maka penternak haiwan juga merupakan sejenis perniagaan. So raw material akan move kepada kilang, mereka akan bergeraklah ke kilang pemprosesan. So di kilang pemprosesan juga merupakan sejenis perniagaan. So bila produk dah siap, produk itu akan dihantar kepada wholesaler, pemborong. Pemborong juga merupakan sebuah business entity. Dan daripada pemborong, produk itu akan sampai kepada retailer, peruncit. Peruncit juga merupakan sebuah business entity dan akhir sekali produk itu akan sampai ke tangan consumer. Jadi setiap checkpoint melambangkan perniagaan, melambangkan business. Okay, dan melibatkan pelbagai jenis aktiviti. So supply chain management haruslah berlangsung dengan smooth and efficient. Okay, kerana seandainya supply chain management tidak berlaku dengan efisien, akan
menyebabkan berlakunya kelewatan dan juga disruption dalam this chain, dalam rantaian ni lah. Okey, contoh yang pertama berlakunya kelewatan penghantaran makanan ataupun kelewatan dalam penghantaran produk, kemudian berlakunya ketidakpuasan pelanggan, kemudian berlakunya masalah dari sudut peningkatan kos, kemudian berlakunya masalah dari sudut kualiti dan juga kuantiti yang tidak memenuhi permintaan pelanggan. Jadi banyaklah negatif impact yang berlaku seandainya supply chain management ini tidak dilaksanakan dengan smooth dan juga teratur. Okey. Kemudian how to make supply chain management reduce their operating cost. Okey, bagaimana untuk kita ni membantu supply chain management can reduce, mengurangkan operating cost. Yang pertama by decreasing the purchasing cost dan yang kedua by decrease the production cost. Okey, yang ni saya terangkan secara detail sedikit. Sila dengar baik-baik sebab takut you all kurang jelas. Okey. Apa maksud purchasing cost? Ada siapa nak cuba? Kos beli bahan. Betul. Kos beli bahan atau kos yang dikeluarkan oleh sesebuah syarikat kerana kelewatan atau kerana gangguan yang berlaku dalam supply chain management. Okey. Saya bagi satu contoh yang very easy. Ada sebuah kilang. Okey, kilang ini menghasilkan produk makanan. Maka apabila produk itu telah siap dihasilkan, produk itu akan disimpan di dalam warehouse. Sementara menanti produk itu diagihkan oleh transportation. Okey. Contoh produk bulan April telah pun diletakkan di dalam warehouse tersebut, menunggu masalah untuk diagihkan kepada kedai-kedai runcit ataupun cawangan-cawangan yang terlibat. Tetapi berlakunya masalah dari sudut kelewatan transportation. Mungkin dari vehicles bermasalah ataupun you sewa transportation daripada luar, berlakunya masalah dari sudut kontrak dan sebagainya lah. Okey. Jadi kelewatan ini menyebabkan produk itu tidak dapat diagihkan. Produk yang di dalam warehouse tadi tidak dapat diagihkan mengikut masa yang telah ditetapkan. Kemudian kilang ni dah siap pula produk bulan Mei. Okey, so produk bulan Mei ni sepatutnya dah duduk dah dekat dalam gudang tadi, warehouse tadi, tapi tak boleh sebab produk bulan April masih lagi memenuhi kawasan gudang. So mereka tak ada tempat nak letak produk bulan Mei. Apa yang berlaku? Selalunya pengilang mereka akan sewa kemah untuk diletakkan di sebelah gudang mereka, ataupun mereka akan rental atau sewa gudang lain untuk meletakkan produk lebihan tadi. Bulan Mei tadi kan dah tak ada tempat nak letak. Jadi bila you sewa kemah ataupun gudang lain, you akan keluarkan kos. Okay, you membeli. Maksudnya you menyewa tu you membelilah. Okay, you purchase, you membayar. Okay, you membayar sesuatu harga kepada business entity yang lain untuk meletakkan produk lebihan anda. Okey, perkara ini akan meningkatkan kos operasi. Sepatutnya you tak payah keluarkan duit untuk sewa gudang lain. Seandainya supply chain management you berlaku dalam keadaan yang smooth. Okey, however, you kena sewa juga sebab supply chain management you tidak smooth ataupun berlaku disruption lah. Okay, so your operating cost will increase. So this thing yang perlu dielakkan oleh mana-mana kilang atau mana-mana producer. Okay, yang kedua, decrease the production cost. Okay, decrease the production cost maksudnya kita kurangkanlah cost untuk menghasilkan barangan tersebut. Okay, paling simple adalah raw material cost ataupun labor cost. Okay, mungkin kalau kita guna mesin harganya lebih jimat ataupun productionnya lebih jimat compare tu tenaga manusia, you kena bayar gaji mereka secara monthly.
Okay, itu merupakan mungkin itu merupakan salah satu kenaikan harga kos lah untuk dia punya can move tu mesin. Okay, boleh? Faham tak kuliah 4? Madam, kalau gunakan bahan-bahan yang kurang berkualiti, adakah salah satu cara untuk decrease production cost? Okay, kalau you guna barang yang kurang berkualiti, itu merupakan salah satu to reduce operating cost, tetapi akan memberi kesan kepada kualiti produk anda juga. Okay, mungkin you boleh guna kaedah yang lain. Contohnya you cari supplier yang boleh menawarkan harga lebih murah bagi kualiti yang sama. Faham madam, thank you. Okay, so how to improve supply chain management? By improve the customer services. How? On time delivery. Okay, kita distribute produk dalam tempoh masa yang tepat dan juga right quantity and quality. Okay, bergantung kepada soalan kawan anda tadi kan. Kita berikan quantity dan juga quality yang sesuai dengan kehendak customer, maka customer pun happy, our supply management pun tak ada masalah. Okay, that's all. Ada soalan nak tanya? Tak, madam. Tak ada. Okay, kalau tak ada, before saya habiskan kelas, saya akan bagi satu exercise kepada anda. Sila buat. Kemudian kita akan bincang pada hari ni kelas-kelas kita kan. Kita akan bincang pada minggu seterusnya lah. Okay, after you test tu. Okay. Saya forward dulu. Sila buat tau, sebab soalan ni sangatlah membantu anda sebenarnya. Oh, saya tak tahu dah. Bagi dekat mana ya? Dekat dalam Google Meet ni boleh attach file ke? Tak boleh, madam. Kalau madam bagi link boleh. Bagi link. Sekejap, saya buka WhatsApp dah. Okey. Okey, sila buat exercise yang telah saya berikan. Sangat membantu sebenarnya untuk you faham mengenai supply and demand. Kalau tak buat rugilah. Okey. So itu sahaja daripada saya. Thank you for listening. Selamat berpuasa dan all the best saya ucapkan untuk your test tu. Minggu ni tak ada amali ya, minggu ni. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you madam. Thank you, madam. Thank you madam. Madam.